Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, Allah kurniakan sehat, Allah bagi masa lapang, direzekikan solat berjamaah. InsyaAllah tak lama lagi kita bersyukur lagi boleh solat rapat soft, ya, seperti mana yang diberitahu oleh kerajaan. Jadi segala puji alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan tajuk syukur dan sabar, ya, syukur dan sabar. Jadi ramai di antara kita ni biasa mudah menyebut kata syukur. Saya bersyukur kepada Allah, ya. Dan ramai yang mengatakan dia ni sabar. Tapi apakah itu hakikat syukur dan sabar? Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amruhu kulluhu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah." Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya itu baik, kata Rasulullah. Dan perkara ini tak dapat melainkan hanya kepada orang mukmin sahaja. Kalau dia dapat nikmat, dia dapat kesenangan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dia mendapat kesusahan, maka dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kelebihan orang mukmin daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua urusan dia ni semuanya baik-baik belaka. Kalau dapat nikmat, dia dapat pahala. Kalau dia dapat musibah pun, dia dapat pahala. Umpama kalau dia sihat, dia pun dapat pahala. Kalau dia sakit pun, dia pun dapat pahala. Ini kata Rasulullah hanya ada pada orang mukmin sahaja. Siapakah itu orang mukmin? Yaitu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, syukur kepada Allah ini adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Ya, memuji sebagai balasan nikmat dengan cara melakukan ketaatan, itu masuk syukur, kata Imam Asy-Syaukani. Macam mana kita dapat nikmat, walaupun kita tak sebut alhamdulillah pada lisan mengikut Imam Asy-Syaukani, tapi kita beribadah, melakukan ketaatan, iaitu buat apa yang Allah suruh, tinggal segala apa yang Allah larang, kita ni tergolong orang yang bersyukur. Ya, kita sembahyang, kita tutup aurat, kita tinggal riba dan sebagainya, rasuah dan sebagainya, itu sudah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lafaz alhamdulillah pada lisan dia sikit sahaja. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa asyukru yakunu bil qalb wal lisani wal jawarih wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalankan dengan hati, lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu hanyalah di lisan, kata Ibnu Taimiyah. Syukur ni syaratnya hati, lisan dan anggota badan. Hati, kita rasa terima kasih, ya Allah, terima kasih kau bagi aku nikmat ini itu. Kemudian lisan, kita sebutkan lisan alhamdulillah, ataupun kita zikir-zikir yang lain. Kemudian dengan anggota badan kita melakukan ketaatan. Adapun alhamdu hanya sekadar lisan saja. Alhamdu ni pujian. Alhamdu hanya lisan. Kan ramai orang menang pertandingan pertandingan menari-menari dalam TV kan, rancangan reality dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya menang.
tandingan ini akan memfantasiakan ke, itu alhamdulillah, itu bukan syukur. Ya, saya akan gunakan duit ini untuk sedekah, untuk itu bukan syukur. Sebab apa? Sebab jalan dia dapat kemenangan tersebut dengan cara maksiat, berjoget, mendedahkan aurat, berpegang-pegang antara lelaki dan perempuan. Itu bukan syukur, itu barulah alhamdulillah sahaja, hanya di lisan. Jadi adakah ucapan alhamdulillah kita ni alhamdulillah ataupun syukur yang sebenar? Ya, syukur yang sebenar dia buat apa yang Allah suruh, tinggal segala apa yang Allah larang, barulah dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara maksud syukur lagi, menurut Ibn Qayyim mengatakan as-sana'u 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atih. Syukur itu adalah memuji di atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Dia puji atas nikmat tersebut, bukan puji nikmat, puji di atas nikmat. Dia dapat kereta, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau bagi aku naik gaji, dapat bonus, dapat beli kereta besar sikit, alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah bagi. Kemudian cinta nikmat tersebut, dia pun polish lah, contohlah, dia basuh, dia jaga betul-betul harta yang Allah bagi tersebut. Kemudian memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan, pergi ke masjid surau, bawa keluarga, pergi berjalan, ya, kenderaan tersebut digunakan untuk ketaatan. Itu maksud syukur. Antara nikmat, ya, Allah bagi kita sihat tu badan, alhamdulillah, aku boleh berlari, aku boleh melompat. Maka kita pun jaga kesihatan, jaga makan, lagi sihat. Dengan kesihatan tersebut kita pergi masjid, tak pernah miss masjid surau, solat berjamaah. Itulah syukur yang sebenar. Macam tadi yang penari tadi, Allah bagi sihat, Allah bagi suara yang sedap, tapi dia tak gunakan betul-betul. Dia menari, dia melompat, berjoget dan sebagainya. Itu bukan syukur yang sebenar. Syukur yang sebenar dia gunakan nikmat tersebut dengan sebaiknya. Baik. Kemudian yang seterusnya, sabar pula bagaimana? Sabar ni orang yang sebut sabar. Sabar ni ada 3 peringkat. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar di atas takdir Allah yang terasa sakit. 3 peringkat. Kita diuji dengan 3 sabar ni. Semua orang diuji dengan 3 sabar ni. Ada orang lepas ujian sabar pertama tapi tak lepas sabar kedua, ketiga. Ada orang lepas sabar pertama tapi kedua, ketiga tak lepas. Kita pergi yang pertama. Sabar dalam melakukan ketaatan. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung, supaya kamu berjaya. Allah seru orang beriman supaya bersabar, wattaqullah, dan bertakwa. Itu sabar di atas ketaatan. Ya. Sabar di atas ketaatan pun bukan senang. Contoh puasa Ramadan 30 hari. Kita kena berlapar daripada pagi sampai petang. Bukan senang tu. Kita kena tahan, sabar je lah. Ya. Kemudian kita puasa pula supaya tidak melakukan dosa lisan, dosa-dosa mata, tengok maksiat. Kita tahan je, rasa je nak tengok dia tak elok, tapi sabar aku tak nak tengok. Maka dapat pahala sabar. Ya, kita solat fardu tu, solat berjemaah di masjid surau. Kita pergi hari-hari. Sabar je lah, bukan senang nak pergi. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang motor tak hidup, kena jalan kaki, contoh. Itu sabar di atas ketaatan. Kita membuat, ustaz, saya tak rasa susah pun sebab saya hari-hari pergi solat berjemaah. Ada orang kata macam tu. Saya puasa Ramadan setakat ni 30 tahun tak pernah saya tak puasa sehari pun. Tak rasa susah pun. Memanglah tak rasa susah sebab kita sudah melazimi kesusahan tersebut, dia akan jadi mudah. Ya. Apa-apa ketaatan bila kita melaziminya, dia akan jadi mudah. Ya. Puasa ni bukan mudah tuan-tuan. Tak mudah. Orang baru masuk Islam, sehari nak sampai ke maghrib tu, dia memang susah. Tapi kita rasa relax je sebab kita dah biasa.
Begitulah juga dengan maksiat. Maksiat ni kalau kita mula-mula buat maksiat, kita rasa takut je. Takut orang tengok, takut Allah tahu, takut murka, kan? Kemudian kita buat lagi. Mula-mula rasa takut, lama kelamaan bila kita dah melazimi, susah macam mana pun ataupun takut macam mana, dia hilang terus takut. Dia rasa biasa. Malah dia rasa benda ni relax tak ada apa pun. Jadi yang pertama, sabar di atas ketaatan. Ramai orang lepas sabar di atas ketaatan. Macam tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan sedang bersabar di atas ketaatan. Datang solat zuhur pula, Jumaat berjamaah. Baik, sabar di atas, sabar daripada melakukan maksiat pun susah. Ramai orang boleh sabar di atas ketaatan, tapi tak boleh sabar di atas maksiat. Ramai tuan-tuan. Dia boleh datang masjid surau hari-hari, dia boleh mengaji hari-hari, dia boleh sedekah, tapi dia tak tahan nak bagi rasuah, nak puluh rasuah ataupun menerima rasuah. Kalau dia bekerja di bahagian bahagian servis, contoh, ada orang macam tu, dia tak sabar maksiat tersebut. Ada orang boleh solat berjemaah, boleh macam-macam, tapi dia tak sabar, tak boleh nak tahan diri dia mendedahkan aurat, main bola sampai nampak perut. Contoh, pergi ofis, perempuan pakai singkat-singkat, ketat-ketat, padat-padat. Tapi amalan lain boleh buat, puasa boleh, semayang boleh. Ada orang yang tak sabar daripada melakukan maksiat itu. Ya, jadi cuba cek diri kita, kita sabar tak daripada melakukan maksiat? Dalam kehidupan kita seharian, ada tak maksiat yang masih lagi kita tak tinggalkan? Ya, ada orang ni minta maaf saya cakap, dia datang solat berjemaah hari-hari, sedekah dia bagus, pergaulan dia bagus, mengaji dia bagus, tapi dia tak boleh tinggal rokok. Contoh, kan? Dia tak rasa itu mendosa, makruh je. Padahal jumhur ulama sudah mengatakan haram. Ini contoh. Ramai orang tak sabar daripada melakukan maksiat. Jadi sebab tu saya sebut awal-awal tadi, antara tiga sabar ni, ada orang lulus satu, tak lulus nombor dua. Ada orang lulus nombor dua, tak lulus nombor satu. Ya. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, ada 3 Bani Israel pada zaman sebelum Rasulullah dulu, orang soleh, dia terberangkap dalam gua, pintu gua tertutup, maka mereka bertawassul. 3 orang yang bertawassul, dia bertawassul dengan amal soleh supaya Allah buka pintu gua. Di akhir cerita, mereka ni boleh keluar. Tawassul mereka tiga-tiga ni diterima oleh Allah. Salah seorangnya, amalan tawassul dia adalah sabar daripada melakukan maksiat. Dosa apa yang dibuat? Amalan apa? Dia kata, ya Allah, aku ada sepupu, sepupu aku perempuan cantik, aku ajak kahwin tak nak, aku ajak bersama tak nak, aku ajak berzina tak nak, aku simpan lama dah perasaan pada dia. Satu hari negeri aku dilanda kemarau, dia pun datang nak pinjam duit, nak beli ubat untuk ayah dia yang sakit. Aku kata, boleh, aku bagi duit free saja, dengan syarat malam ni kau datang bersama dengan aku. Kata dia pada sepupu dia. Dia sebut dalam doa macam tu, dalam dialog. Maka ya Allah, perempuan sepupu aku pun datang. Ketika dah cabut baju, dia cabut baju, dah berada dia celah kaki perempuan tersebut. Tiba-tiba perempuan tu kata, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Maka ya Allah, aku bila dengar dia sebut nama kau, takutlah Allah, aku terus cabut lari, tak jadi nak berzina. Ya Allah, kalau di sana ada pahala, tolonglah buka pintu gua ini. Pintu gua pun terbuka. Ya, maknanya amalan soleh dia apa? Tak jadi buat maksiat. Itu sabar di atas maksiat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak jadi buat maksiat, sebenarnya besar pahala. Ya, besar pahala. Rasa nak ulu ke, duit rasulah nak terima ke, tiba-tiba tengok kalau kau tak terima ni, besar pahala. Contoh, ya, nak keluar dengan awet, kan, nak berdua-duaan, nak buat maksiat apa, nak menipu, nak apa semua. Dia fikir, kalau aku tahan je, dapat pahala. Ya, ini apa? Sabar di atas maksiat. Yang ketiga, sabar di atas menerima takdir Allah yang terasa sakit. Takdir Allah yang terasa sakit. Ada orang lepas sabar pertama, sabar kedua, ada orang tak lepas sabar ketiga ini. Ya, sakitnya macam mana? Bila dia ni sihat, dia sihat tu badan, hari-hari jogging, bersenam, jaga makan,
tiba-tiba ditakdirkan Allah sakit juga. Kena juga sakit jantung ke apa-apalah sakit. Tiba-tiba dia kata macam ni, aku pelik lah, aku dah jaga badan, aku dah jogging hari-hari, aku dah jaga makan, kenapa kena sakit juga? Bila jumpa orang, kenapa kena sakit juga? Kenapa kena juga? Apa salah aku? Apa dosa aku? Bila dia sebut macam tu, dia tak sabar sebenarnya. Dia tak terima qada yang Allah tetapkan pada dia. Qada ni ketentuan, qadar ni lama mana. Kalau ditakdir qada dia umur 50 sakit contoh. Qadar dia Allah tetapkan 5 tahun. Jadi orang yang sabar, bila terima apa-apa musibah, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang yang sabar macam mana? Aku dah berusaha dah nak sihat, dah makan ubat, dah jaga makan. Orang lain makan kambing masa raya, aku tak makan. Contoh kan, orang lain makan goyang-goyang, aku makan rebus-rebus je. Aku hari-hari jogging, tapi kena juga sakit. Nak buat macam mana? Sudah qadar Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang sabar. Itulah orang sabar, tuan-tuan. Jadi ramai orang yang bila ditimpa musibah, lagi-lagi sebelum ni dia kaya ke, dia sihat ke, dia ramai anak ke, tiba-tiba hilang musibah tersebut, dia akan tertanya-tanya, kenapa? Itu sebenarnya tak sabar. Tak lepas ujian sabar yang ketiga, sabar di atas kesakitan. Tengok Nabi Ayub alaihissalam, hidup dia berpuluh tahun, ya. Dia isteri ramai, anak ramai, kebun banyak, binatang ternakan banyak, kaya pula tu. Satu hari dia ditimpa penyakit. Penyakit dia sangat sakit. Bukan setakat tu sahaja. Direngkahkan cerita, semua harta dia hilang. Rumah dia terbakar, kebun dia terbakar, binatang dia mati. Dah lah sakit. Anak dia mati seorang-seorang, isteri dia tinggal seorang-seorang. Kan? Last kali tinggal dia berdua dengan seorang isteri dia. Isteri dia tanya, abang kan Nabi, kenapa abang tak berdoa pada Allah, minta supaya Allah sembuhkan? Mesti doa abang makbul. Kata Nabi Ayub, aku malu nak minta Allah supaya sembuh. Kenapa? Allah dah bagi aku sihat 70 tahun. Contohlah, saya tak ingat bilangan, memang banyak berpuluh tahun. Tetapi Allah hanya bagi sakit baru 7 tahun. Baru dia kata 7 hari pun kita tak sanggup. Kan? 7 jam pun kita tak sanggup. Baru 7 tahun, 70 tahun yang sihat tersebut, Allah malunya nak minta. Tak apalah, aku terimalah ujian Allah ini. Itu orang sabar. Tapi kalau orang tak sabar, macam mana? Macam mana sakit? Allah 7 tahun dah sakit, tak diberilah sakit. Berat mana berat lagi, baru memikul. Dia tak fikir, dia tak nampak nikmat yang dapat selama ni banyak. Yang dia zikir kat mulut dia, sebut hari-hari, sakit dia itu je. Aku sakit ni, tak sebut nikmat-nikmat dia sebelumnya. Itu orang yang kurang sabar, ya. Jadi orang sabar dengan musibah, dia akan redha, aku terima ketentuan Allah. Dalam masa sama berusaha lagi. Dia berusaha lagi. Bukan maksud kita tak boleh nak sembuh, tidak. Kita kena berusaha supaya sembuh, supaya doa supaya kita sembuh. Nabi Ayub tu lain makam dia tak nak sembuh. Kita kena berusaha supaya sembuh. Ada orang yang sabar ni, antaranya lagi balasannya adalah syurga, ya. Disebutkan daripada Atha bin Rabi'ah, ada seorang perempuan, dia datang jumpa Nabi, sahabiah datang, ya Rasulullah, tolonglah doakan aku supaya aku sembuh daripada penyakit sawan. Sawan macam histeria, ya. Aku ni daripada dulu dah kena, tolonglah doakan. Sebab apa? Bila minta doa Rasulullah doa, confirm sembuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, in syi'ta sabarti walakal jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar, kamu dapat syurga. Wa in syi'ti da'awtullah an yu'afika. Tapi kalau kamu nak sembuh, aku doa pada Allah, engkau akan sembuh. Nabi kata, kalau kau sabar, kau dapat syurga. Tapi kalau kau nak sembuh, aku doa kau sembuh. Maksud dalam kurungan, belum tentu lagi syurga. Mulai jadi lambat sikit syurga. Maka perempuan ni pun fikir. Dia kata apa? Isbir. Aku akan sabar ya Rasulullah. Sebab dia nampak syurga. Maka tiba-tiba dia nak balik, dia patah balik. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni bila sakit,
bila datang sakit aku ni, aurat aku terdedah, boleh tak kau doakan aku supaya aurat aku terjaga bila aku kena sakit? Rasulullah doa terus. Jadi kelebihannya apa? Dia ni sakit sampai mati. Sakit dia tersemulat, tapi sakit dia ni bukan 24 jam kena. Dalam 2-3 hari kena sekali, 2-3 hari kena sekali, macam histeria macam tu. Tapi lepas dia doakan Rasulullah, dia aurat dia terjaga lah. Ya. Jadi memang kadang-kadang Allah sengaja tinggalkan kita beberapa penyakit. Sebenarnya Allah nak bagi kita syurga. Syurga dengan syarat kita sabar. Sabar itu apa? Terima qada Allah Subhanahu wa taala, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan terus melakukan amal soleh, tinggal segala Allah apa yang Allah larang, maka kita termasuk orang yang sabar dan insya-Allah akan dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Infinity. Pahala orang sabar ni infinity, tuan-tuan. Melampau. Surah Az-Zumar ayat 10. Jadi sabar yang macam mana? 3 sabar tersebut. Sabar melakukan amal soleh, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar di atas segala musibah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Ustaz yang telah menyampaikan tazkirah tadi. Sini ada sedikit pengumuman. Pemberitahuan berkenaan dengan tabung khairat dan kematian surah Al-Raudah. Adalah diingatkan bahawa pembaruan dan pendaftaran baru tabung khairat kematian